Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahillazi na'amanu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, insyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab. Moga-moga dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita menghadiahkan juga ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, salafus salifin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita dan umumnya kepada muslimin dan muslimat selama dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pagi ini saya mengambil sedikit masa untuk kita sama-sama membaca, mendengar, berbincang ataupun menghayati satu potong atau dua potong hadis Nabi SAW. Moga-moga dengan kita membaca hadis Nabi ini kita diberi manfaat di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi pada pagi ini saya suka membawa satu tajuk, bukan tajuk, kalau tajuk itu panjang, tapi kita bawa satu, ialah maknanya hadis yang berada dalam tajuk, iaitu ma jaa fil wudu'i qabla at-ta'am wa ba'dih atau ba'dahu, iaitu satu bab, satu tajuk yang telah datang pada menyatakan hadis yang membicarakan al-wudu'. Bila masuk sini fil wudu'i, bila masuk fi dia jadi wudu'i, tapi al wudu' maknanya basuh. Al wudu' qabla ta'am wa ba'dahu, iaitu basuh sebelum makan dan selepasnya. Maka di sini kalau kita baca dari segi matan ataupun perkataan bahasa Arab ni, dia tak sebut pun yadun, dia tak sebut pun ghasal yadun ke, tak ada. Basuh tangan, kita orang Melayu basuh tangan. Tapi dalam hadis ini ataupun dalam kalimat Arab ini disebut wudu. Maka wudu ini adakah ambil air sembahyang ataupun adakah wudu ini basuh tangan? Maka kita tengok. Maka di sini diterjemahkan atau disyarahkan oleh Syekh Almarhum Syekh Idris Al-Marbu'i rahimahullah alaihi. Dia kata apa? Dia kata membicarakan wudu itu maknanya basuh tangan sebelum makan dan kemudian daripadanya. Jadi kalau kita mula-mula baca tajuk ni, cerita basuh tangan je pun. Basuh tangan ni apalah sangat kan, semua orang tahu. Maka kita tengok bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ni sebagai umatnya secara detail. Maknanya sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda, maka Nabi ajar kita. Maka basuh tangan ni bukanlah benda yang kecil sebenarnya. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, kata Syekh, dikehendaki dengan wudu. Maka tuan-tuan, puan-puan ya, wudu ini dia ada dua bacaan barisnya. Kalau wudu maknanya perbuatan membasuh, wudu air semayang tu. Tu kalau segi kita ngaji bab fiqh dalam bab wudu. Kalau waw itu baris atas, waw itu barisnya di atas, maka wudu itu air semayang, air itu. Maka kalau waw itu barisnya di hadapan wudu, maka wudu itu perbuatan kita ambil semayang tu. Maka di sini wudu qabla ta'am wa ba'dihi atau ba'dahu menunjukkan bahawasanya perbuatan basuh tangan sebelum daripada makan dan selepas daripada makan. Baik, kita tengok. Maka diterangkan, maka telah diterangkan oleh ulama, iaitu bersih dan cuci tangan apabila kamu makan. Mana bersih dan cuci tangan apabila nak makan. Maka iaitu dituntutkan dia oleh syarak, maka kena basuh tangan. Kenapa? Kerana syarak
tuntut atas kita untuk cuci tangan, bersihkan tangan dahulu daripada makan dan kemudian daripada makan. Maknanya basuh tangan ni sebelum makan dengan selepas makan. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Salman qala, daripada Salman katanya qara'tu fi Taurati, telah aku baca di dalam kitab Taurat, anna barakatat ta'ami, bahawasanya berkat makanan itu al-wudu'u ba'dahu, basuh kemudian daripadanya. Fazakartu, maka telah aku sebutkan, aku ceritakan zalika, yang demikian itu, perihal Salman Al-Farisi ini baca tadi ni dalam kitab Taurat, perihal basuh tangan sebelum makan, selepas makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurat, apa yang aku baca dalam kitab Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatut ta'ami, berkat makanan itu al-wudu'u, iaitu basuh, qablahu, dahulunya, maknanya sebelum daripada makan, wal wudu'u ba'dahu, dan basuh kemudian daripadanya, iaitu kemudian daripada makan. Maka sebelum makan basuh, selepas makan pun basuh. Maka itu yang Nabi sabdakan kepada Salman Al-Farisi. Maka riwayat ataupun tahap hadis ini dhaif. Baik, jadi bahwasanya maka telah aku sebutkan demikian tadi ni, cerita kepada Nabi, maka sabda Nabi tadi ni, basuh tangan sebelum dan selepas daripada makan. Jadi tiada kami ketahui akan hadis ini melainkan daripada hadis Qais Ibn Rabi', dan Qais Ibn Rabi', maknanya hadis ini dhaif. Tapi dhaif ini macam kita sebut dah, kebiasaannya hadis dhaif bukanlah hadis yang kita kena tolak. Hadis dhaif ni kita sunat amalkannya. Maka siapa yang menolak hadis dhaif, yang menidakkan hadis dhaif, maka batallah akidahnya, gugurlah imannya. Kerana hadis dhaif ini dia lemah je, tapi dia masih daripada Nabi. Cuma nak berhujah dengan hadis dhaif tak boleh lah. Sebab hadis dhaif ni sunat untuk kita amalkan. Yang kita kena tolak hadis maudhu', hadis palsu tu wajib tolak. Kalau pakai juga dosa, maknanya batal juga akidah. Maka hadis dhaif ini sunat kita amalkan. Baik, didatangkan masalah di sini, basuh tangan dahulu daripada makan dan kemudian daripadanya. Basuh tangan dulu dari makan, mana sebelum makan dan selepas makan. Kata Imam Ghazali rahimahullah alaihi atau radhiyallahu anhu di dalam Ihya Ulumuddin, satu daripada adab dahulu daripada makan itu ialah basuh tangan. Maka adab sebelum makan adalah basuh tangan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu qabla ta'am yanfil faqru wa ba'dahu yanfil lumam. Apa dia? Bermula basuh tangan dahulu daripada makan itu menjadikan tidak fakir, maknanya tak jadi miskin. Basuh tangan sebelum makan ini maknanya mengelakkan ataupun menolakkan daripada jadi fakir. Fakir ni miskin lah, fakir teruk dari miskin lagi. Maka disuruh basuh tangan. Maka bukanlah itu saja, bahkan banyak manfaat untuk kita basuh tangan sebelum makan. Baik, kemudian dan membasuh tangan kemudian daripadanya, mana selepas daripada makan, basuh tangan itu menjadikan tidak gila. Basuh tangan sebelum makan untuk tidak fakir, basuh tangan selepas makan untuk tidak jadi gila. Maka itu yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan pula tangan itu tiada sunyi daripada cemar pada apa-apa kerja yang diuruskannya. Maka tangan kita ni sentiasa terpegang, sentiasa terdedah dengan cemar tangan. Maka nak banding dengan kaki lagi banyaklah cemarnya. Maka tangan juga tak lari daripada cemar itu. Maka membasuhnya lebih hampir kepada cuci dan bersih. Dan pula kerana makan itu qasad, maknanya qasad ini niat kita makan itu menolong atas agama. Kita makan kerana apa? Kerana nak ibadat.
Kalau niat makan kerana sedap, niat makan kerana nak bersantai-santai, maka tak dapat pahala ibadat. Tapi bila kita makan tu untuk sihat, kita makan tu untuk kita bekerja, maka bekerja juga ibadat. Makan tu untuk kita melakukan perkara yang baik ataupun perkara ibadat, maka sudah tentulah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka jadilah ia ibadat, maka yang lebih layaknya didahulukan atasnya apa yang berlaku daripadanya pada tempat suci daripada sembahyang. Maknanya kalau makan ini kita jaga dengan adab-adabnya ataupun sunnahnya ataupun apa yang disuruh oleh syarak, maka kita makan bermula dengan basuh tangan, maka bersih di situ, maka itu dah menjadi ibadat. Dan makan itu menjadi ibadat. Kerana apa? Kerana kita nak melakukan ibadat. Maka tidak ada cemar. Mana kalau kita ni orang yang makan pun ambil sambil lewa, apa taha kata orang Perak kan, ada najis ke tak najis ke, kira tiup-tiup macam koboi, sapu, makan. Maka macam manakah keadaan ibadat kita? Daripada sebelum makan tu kita dah boleh tahu dah diri kita ni macam mana. Maka kalau dari sebelum makan itu kita dah jaga dah kebersihan, sudah tentulah kita lebih berhati-hati dalam melakukan ibadat. Tapi kalau makan pun ikut suka je, ikut dan je, maka ibadat dia pun lebih kurang macam tu juga kan. Baik, yang ke 5, masalah basuh tangan mau makan itu tangan kanan kah atau tangan kiri? Kata Zabidi dalam Athafus Sadah, dia kehendaki dengan membasuh tangan di sini iaitu basuh tangan kanan dan kiri bersama-sama. Maksudnya macam mana? Dua pahat ke? Bukan. Basuh bersama-sama. Basuh bersama-sama. Kita tengok dalam TV pun apa iklan sabun, lah buat apa dia ajar basuh tangan ni kan? Nabi ajar lama dah. Maka basuh tangan tu bersama-sama. Maka itu sunnahnya. Maka sesiapa memperbuat basuh sebelah tangan sahaja, nescaya tiada mendapat sunnah, kata Imam Zabidi. Adalah Tahafuz Sadah kitabnya. Maka kalau basuh sebelah saja tak dapat pahala sunnah. Maka kita pun muhasabah balik diri kita. Adakah kita selama ni basuh tangan tu macam ni ataupun kita basuh macam ni? Maka sunnahnya basuh dua-dua tangan. Maknanya kadang-kadang kita tengah makan pun ada benda kita nak ambil dengan tangan kiri. Kita makan tangan kanan, ambil dengan tangan kiri. Maka kalau yang kiri ni cemar, maka kuranglah ataupun tidaklah ada manfaatnya. Baik. Sebagaimana adat orang-orang ataupun yang basuh sebelah tangan ini, kata Imam Az-Zabidi, dia kata sebagaimana ada adat. Ada adat ni maknanya bukan ibadat, satu perbuatan kebiasaan sesuatu kaum. Maka ada adat orang yang bersedap-sedap diri dan bersenang-senangnya. Maka demikian juga adat orang yang bersedap-sedap diri itu membasuh hujung-hujung jari je. Ini adat orang-orang belagak, adat orang-orang kaya raya, adat orang yang hidup mewah, basuh hujung jari je. Dia tak basuh, nak makan tu basuh hujung jari. Hujung jari je basuh, sedangkan sunnahnya kena basuh. Basuh tangan tu dua-dua sekali. Baik. Demikian juga maka iaitu jauh juga daripada sunnah. Basuh hujung jari pun jauh daripada sunnah. Baik, kita tengok iaitu bab yang seterusnya pada tarakal wudu fi ta'am. Bab pada menyatakan meninggalkan basuh tangan dahulu daripada makan. Tak basuh tangan sebelum makan. Maka ketahuilah kiranya wahai saudaraku ataupun ya saudaraku, ada setengah ulama menegah basuh tangan dahulu daripada makan itu. Ni macam mana ni? Ada setengah ulama menegah basuh tangan dulu sebelum daripada makan, kerana tiada disuruh yang demikian itu. Maka ini kita akan baca sedikit khilaf berkenaan dengan ni. Sekarang kita akan perjelaskan berkenaan dengan basuh ni. Maka ada setengah ulama dia kata tak ada suruh pun yang demikian itu. Bermula dalil yang menunjukkan atas kata setengah ulama itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Dikatanya an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala fa qaraba ilayhi at-ta'am. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah SAW telah keluar daripada tandas atau berjamban.
apabila duduk maka diangkat orang kepadanya akan makanan supaya makan ia. Nabi keluar daripada tandai, maka Nabi duduk, maka orang bawa makanan kepada Nabi. Maka di situ menunjukkan seolah-olah Nabi tak basuh tangan pun, kan? Dan orang tahukan dia tidak ada air sembahyang. Bahkan sahabat-sahabat tahu Nabi tak ada wuduk, Nabi keluar daripada tandai, maka Nabi makan. Dan pada i'tiqad orang-orang itu apabila sudah berhadas wajib mengambil air sembahyang. Maka i'tiqad sahabat-sahabat ketika itu bila sudah berhadas maka mesti mengambil atau wajib mengambil air sembahyang. Ni i'tiqad apabila sudah, maknanya i'tiqad mereka itu. Dan Nabi sekarang telah berhadas kerana baru keluar daripada jamban kalau dalam kitab ini, maka kita kata tandas lah. Dengan kerana itu ditanyai mereka itu akan dia. Bila sahabat tengok Nabi keluar daripada tandas, maka tengok Nabi ni sudah tentu tidak ada wuduk. Maka biasanya i'tiqad mereka atau para sahabat pada ketika itu, bila dah tak ada wuduk, bila berhadas wajib ambil wuduk. Maka mereka ini, siapa dia? Para sahabat ini tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu alla na'tikal biwudu', faqala innama amartu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, alla na'tika bi wudu', tidakkah kami bawakan akan tuan hamba air supaya boleh tuan hamba mengambil air sembahyang? Nak tak kami bawakan air untuk tuan hamba ambil wudu', ambil air sembahyang? Kerana tuan hamba sudah berhadas kecil, kata sahabat. Maka apabila didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan sahabat-sahabatnya itu, lalu dijawabnya, maka sabdanya apa dia? Innama amartu bil wudu'i idza qumtu ila shalah, hanya senya disuruh akan daku mengambil air sembahyang itu, iaitu apabila aku mau mendirikan sembahyang. Tidaklah maknanya apabila sudah berhadas kecil itu langsung wajib mengambil air sembahyang. Syarah daripada itu, maknanya Nabi bersabda tidaklah disuruh, maknanya mengambil air sembahyang itu maknanya bukanlah wajib, melainkan apabila nak mendirikan sembahyang. Maka di sinilah khilaf pada kalangan ulama, daripada kalangan para ulama menunjukkan khilaf di sini, wuduk itu adakah wuduk yang macam mana? Maka pahaman ataupun pandangan ulama yang mengatakan tiada suruhan basuh tangan itu kerana mereka berpegang wuduk di situ adalah wuduk ambil air sembahyang. Maka Imam Nawawi dan imam-imam yang lain ataupun ulama-ulama yang lain majoritinya mengatakan wuduk di sini maknanya basuh tangan, bukan wuduk ambil air sembahyang. Kalau macam itu lama lah kita nak makan je ambil wuduk, nak makan je ambil wuduk, nak makan je ambil air sembahyang, tidak. Baik. Maka tidaklah apabila sudah berhadas kecil itu mesti nak kena ambil, tidak. Maka kita pun dalam fiqah kita mengaji hukum mengambil wuduk ini sunat. Maka bila nak solat wajib kena ada wuduk, termasuklah nak pegang mushaf, nak pegang Quran, nak baca Quran, wajib kena ada wuduk. Baik. Bahkan harus mengambil ditangguhkan sampai kepada masa mau mendirikan sembahyang, maknanya harus ambil air sembahyang ni bila-bila waktu, tangguh ataupun tak nak ambil, tangguh sehingga nak mendirikan solat, maka hukum dia wajib pada ketika itu. Maka kata ulama pada hadis ini ada khilaf, maknanya dari segi faham ulama itu. Setengah ulama dia kendaki dengan wuduk di dalam hadis ini ialah makna wuduk pada lughah. Apa dia yang pada lughah? Pada lughah itu yang kita faham tadi ni, maknanya basuh tangan, itu dari segi bahasa. Maka dari segi istilah ta'arif wuduk itu adalah mengambil air sembahyang. Maka ulama-ulama meletakkan wuduk sebelum dan selepas makan ini menunjukkan bahawa makna lughah dari segi bahasanya adalah membasuh atau mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Baik, bermula hadis hasan lagi sahih, dan sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Muslim akan hadis di dalam sahihnya pada bab jawaz aklul muhdath at-ta'am ila akhir. Harus, maknanya orang yang berhadas itu makan, maknanya hadas kecil harus makan. Maka hadas besar dia kena segerakan berjunub, maknanya menyucikan diri dia.
Orang yang berhadas besar, dia kena menyegerakan menyucikan dirinya. Janganlah dia makan-makan dan minum-minum dalam keadaan berhadas besar. Tapi kalau hadas kecil, mana hadas kecil ni orang yang tak ada wuduk lah kan, dia dah bersuci tapi dia tak ada wuduk, ada kecil lah tu, nak semayang tak boleh lah. Tapi nak makan, nak minum harus, tidak ada larangan kan. Baik. Kemudian masalah makan di dalam berhadas kecil itu adakah harus? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih di dalam syarah Muslim, bahawasanya ulama muwafaqah atau muwafiq, bersetuju semuanya atas bahawasanya harus bagi orang yang berhadas itu, iaitu berhadas kecil, makan dan minum dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca Quran dan jima'. Baik. Maka di sini harus, di sini baca Quran maknanya orang yang hafiz. Dia nak baca-baca Quran tak ada masalah, boleh kan, bahkan dapat pahala. Cuma nak pegang mushaf kena ada wuduk. Baik, kita tengok masalah yang ke-8. Basuh tangan itu makruh dahulu daripada makan. Ada pula mengatakan basuh tangan itu makruh dahulu daripada makan. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, yang kehendaki dengan wuduk dalam hadis pada masalah 4 tadi ni, ialah wuduk syar'i. Maka wuduk syar'i ni wuduk nak semayang tadi lah, dan telah menanggung akan dia oleh Al-Qadhi Al-Iyad atas wuduk lughawi. Maka Qadhi Al-Iyad kata itu wuduk dari segi lughawi maknanya basuh tangan, dan dijadikan dia dengan membasuh, maksud membasuh tangan. Baik. Dan diceritakannya akan ikhtilaf ulama, iaitu perselisihan dari kalangan ulama pada makruh basuh dua tangan dahulu daripada makan, dan setengah hanya mengatakan sunat basuh. Dan telah diceritakannya daripada Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah alaih memakruhkan basuh itu. Baik. Kata Imam Nawawi, macam dah jadi makruh pula ni kan. Maka kata Imam Nawawi, bermula yang zahirnya ialah barang yang telah lalu sebutnya dikendaki dengan wuduk dalam hadis ini ialah wuduk syar'i. Kalau begitu tidaklah boleh dibuatkan dalil atas makruh membasuh tangan dahulu daripada makan dengan hadis itu. Maka tidak ada. Ada ulama mengatakan makruh, tetapi kata Imam Nawawi, kesepakatan para ulama mengatakan tidak ada makruh, maknanya basuh tangan sebelum dan selepas makan ni. Kata Zabidi dan Ithafus Sadah, dan padanya penolakan atas orang yang mengatakan makruh. Imam Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah mengatakan orang yang mengatakan makruh ni kita tolak pandangan itu. Pandangan itu kita tolak. Yang mengatakan makruh basuh tangan sebelum dan selepas daripada makan. Dan barang yang dipegangkan dia dengannya bahawasanya ia perbuatan orang-orang ajam, maka tidak patut jadi hujah. Maka yang tak basuh tangan sebelum dan selepas makan ni perbuatan orang ajam. Orang ajam ni siapa dia? Orang yang selain daripada orang Arab. Orang ajam ni orang asing. Maka perbuatan orang asing ni dia tak basuh tangan sebelum dan selepas makan, maka tak patut jadi hujah. Dia tidak menunjukkan atas i'tibarnya, tidak menunjukkan atas i'tibar perbuatan itu. Jadi kita orang Islam disuruh oleh syarak basuh. Jadi sekarang ni kita tengok sedikit dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan Nabi, berkenaan dengan basuh tangan sebelum dan selepas makan. Maka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini juga diletakkan matan yang sama berkenaan dengan hadis itu, iaitu qara'tu fi Taurat. Imam Salman Al-Farisi dia baca di dalam kitab Taurat berkenaan dengan inna barakat at-ta'amil wudu'u qablahu wa wudu'i ba'dahu fa zakartu zalika lin-nabi atau kama qala ila al-akhir, seperti yang saya bacakan hadis sebentar tadi. Maka di sini ulama membahaskan daripada hadis ini bahawasanya kenapa di dalam kitab Taurat disebut basuh tangan itu sekali sahaja, sedangkan bila Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan kepada Nabi berkenaan dengan dia terbaca di dalam kitab Taurat, Nabi terus bersabda kepada basuh itu sebelum dan selepas makan, mana 2 kali basuh. Maka disuruh oleh syarak kita, maka disuruh oleh Nabi. Maka bila Nabi suruh, maknanya kita orang Islam, syarak yang kita pegang ini basuh 2 kali. Maka dalam kitab Taurat disebut sekali basuhnya. Maka ulama membahaskan kitab Taurat itu
disebabkan mereka ini orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, mereka ni banyak sangat bangkang syariat dia mau sendiri. Maka Allah Ta'ala memansuhkan basuh 2 kali itu. Maknanya nak suruh basuh juga, tak nak basuh 2 kali, basuh sekali sudah. Ni orang Yahudi ni banyak bangkang kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Maka sampai Allah Ta'ala sifatnya Al-Latifun bagi tahu juga, berfirman juga sekali. Dan sebelum itu ada disuruh maknanya, tetapi tidak sama dengan apa yang Nabi sabdakan. Maka Islam menyuruh kita basuh ini sebelum dan selepas daripada makan. Baik, kemudian jadi kita tengok cara membasuh tangan. Tadi basuh tangan dengan dua tangan sekali kita basuh, maknanya berserta sekali. Jadi bila kita nak makan, tuan-tuan dan puan-puan ya, Nabi ajar bila kita nak basuh tangan, maka kalau dalam keadaan yang ramai, ada budak-budak, ada orang muda dan ada orang tua, maka tangan kanak-kanak perlulah dibasuh dahulu. Maknanya kalau dalam kenduri kendara, makan ramai-ramai anak beranak ke, ataupun tak kira lah kan, maka budak-budak ni pastikan dia dibasuh tangan dulu. Kerana apa? Kerana kemungkinan besar budak-budak ni, mereka ini tangan dia ni lagi banyak kotornya berbanding dengan orang muda dan orang tua. Jadi Nabi ajar kita basuh tangan budak-budak ni dulu, basuh dulu. Maka niat sunnah dah dapat pahala sunnah. Pasal apa kita utamakan budak-budak tu basuh tangan? Kerana dema ni kotor. Baik, sebab apa? Sebab sekarang budak-budak ni nak makan dengan kita juga. Larat ke, tak genyi ke, kata orang Perak, genyi. Tengah makan tu orang nampak dekat tangan budak tu macam-macam benda dekat tangannya. Habis sekarang makan sekali dengan kita, maka kena balik dekat kita lah, pada muka lah kan. Jadi basuh tangan dema dulu, ataupun dema ni basuh, kita tengok, kita perhatikan. Kemudian selepas tangan budak-budak, barulah tangan orang-orang muda, dan selepas daripada itu barulah tangan orang-orang tua. Maka lepas budak-budak basuh tangan, orang muda lah basuh tangan. Selepas orang muda, orang tua. Kenapa orang tua ni dikemudiankan? Kenapa? Kerana bukan menunjukkan tidak menghormati orang tua, tetapi nak memberi kelapangan kepada orang tua. Kerana orang tua ni dia tidak berebut macam orang muda-muda. Jadi beri orang muda ni selesai, baru orang tua pergi, mana dalam keadaan yang tenang. Baik, kemudian sebelum makan, bila selepas daripada makan, habis makan, yang mula-mula basuh tangan adalah orang tua. Jadi sebelum makan tadi orang tua basuh paling last. Maka selepas daripada makan, orang tua kena basuh tangan dulu. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan menghormati orang tua. Dan kebiasaannya orang tua ni makannya tak lama. Dan orang tua ni makannya tak lama. Orang tua dia makan dah tak macam orang muda kan. Orang muda ni bagi apa pun sedap, tolak batu dengan kayu. Orang tua ni kerang dia ada lauk-lauk dia makan, ada lauk dia tak makan. Maka orang tua ni makannya tak sama dengan orang muda, maka habisnya cepat. Ataupun kalau makannya lambat sekalipun, walaupun makannya tak banyak, maka sunnah tunggu orang tua habis makan, barulah budak-budak muda ni basuh tangan. Bagi orang tua tu basuh tangan dulu, lepas tu barulah budak-budak muda, dan akhir sekali kanak-kanak. Baik, kemudian sebelum makan, tuan rumah hendaklah membasuh tangannya dahulu, dan selepas makan hendaklah tangannya paling akhir sekali dibasuh. Kalau dia tuan rumah, sebelum makan tuan rumah ni basuh tangan dulu. Kenapa? Kerana dia nak set up hidangan, dia nak set up makanan-makanan tu, maka dia tunggu dah orang nak makan bersama dengan dia. Tetapi selepas daripada makan, tuan rumah ni dia tak boleh basuh tangan dulu. Dia kena tunggu tetamu habis makan, baru dia basuh tangan. Kerana apa? Kerana meraihkan tetamu, duduk berserta dengan tetamu, duduk dengan tetamu. Itu kali ikut sunnah tuan-tuan. Tapi kalau kita ada haid, tak salah lah. Maknanya ada hal kan, ada nak buat benda lain. Sekarang nak mencari air batu umpamanya, nak cari benda lain, kau rumah kata abang ni dah habis gula, cuba beli kejap, terpaksa lah. Kalau tunggu dia habis makan, kan gula tak sampai lagi, kering tekak, maka tak apa. Cuma ini nak cerita sunnah. Kemudian tangan yang telah dibasuh, maknanya sebelum daripada makan,
jangan dilap dengan kain. Mana sebelum makan, kalau kita basuh, jangan lap tangan dengan kain. Makan dengan maknanya tangan yang basah tadi ni, kerana ada keberkatan di tengah-tengah makanan tu. Kalau lap dengan kain, dia khawatiri ada debu-debu kecil yang melekat dekat tangan, maka dia akan masuk berserta dengan makanan, dia akan masuk dalam perut, maka boleh menyebabkan maknanya kesan sampingan lah. Maka selepas daripada makan, sunat lap tangan selepas daripada makan. Kerana apa? Kerana takut-takut ada cemar-cemar minyak. Cemar-cemar minyak. Maka makan pula macam mana? Makan pula Rasulullah SAW makan menggunakan 3 jari. 3 jari. Maka kata para ulama ataupun muhaddisin ahlul hadis, orang yang makan dengan 4 dan 5 jari ni geluju, ataupun kata orang Perak buruk lantak. Itu kata orang Perak. Asalnya tuan-tuan, dengar betul-betul, asalnya. Maka ulama-ulama mengambil istinbat ataupun istighfar daripada hadis tersebut berkenaan dengan makan 3 jari ke ataupun 4 jari atau 5 jari. Maka dilarang kita makan 1 jari. 1 jari dilarang. Ini biasa kita buat. Apa dia? Nak rasa tempoyak. 1 jari. Sak kan? 1 jari. Orang perempuan nak rasa benda, masakan ke kek ke apa ke dia kan. Maka yang makan 1 jari ini adalah perbuatan syaitan. Jangan makan 1 jari. Habis nak rasa macam mana? Ambil je lah sudu, letak je lah. Apa salahnya? Ambil sudu, letak, titik-titik, jelat. Bukan, tak apa. Jenis colek ni, orang putih kan suka buat. Orang putih dia suka buat benda syaitan buat. Orang Melayu pun tiru. Oh my god, kan, tiru. Orang Melayu dia suka meniru, kan. Maka itu perbuatan syaitan. Maka janganlah kita makan dengan 1 jari. 2 jari. Orang yang sombong dan angkuh makan dengan 2 jari. Boleh tak kias dengan chopstick? Tak boleh kias dengan chopstick. Chopstick itu memang alat untuk makan. Boleh tak makan dengan chopstick? Makan dengan sudu? Hukum dia harus. Tak ada pula haram makan dengan chopstick, makan dengan sudu. Harus. Boleh. Itu alat untuk makan. Tapi 2 jari, ngambil dengan 2 jari, ini orang yang sombong. Atau macam ni ambil macam ni kan? Ambil itu orang yang sombong. Habis itu kalau makan keropok kadang-kadang makan ambil 2 jari keropok kan. Cerita kalau sengaja nak menunjukkan angkuh, maka itu ditegur syarak, orang yang sombong. Tapi kalau dah memang dia jenis dari kecil kenan rupa itu kan, tak apalah kan. Islam ni dia tidak menyusahkan, cuma jangan kita buat-buat benda yang tak sepatutnya buat-buat. Kalau dah tabiat dah rupa itu, tak apa kan. Baik, sunnahnya 3 jari. Maka 3 jari ini umpama roti, makanan-makanan roti, makanan orang Arab ataupun yang seumpamanya. Maka bila mana makan memerlukan kepada 4 atau 5 jari, maka harus bagi syarak. Makan mangga, takkan nak pegang 3 jari kan. Saya pegang sunnah mangga lah. Saya pegang sunnah ni 3 jari je pegang. Dah tentulah kita makan mangga tu, kalau makan sebiji kita pegang macam ni, betul tak? Maka tak apa. Makan nasi, boleh tak 3 jari? Boleh je kalau nak buat. Tapi habislah lauk, lambat kan? Jadi makanlah 5 jari, harus. Tak ada masalah. Maka itu sunnah tuan-tuan dan perempuan. Maka itu disuruh oleh syarak kita. Maka makan, cara makan pun Nabi ajar. Maka selepas daripada makan, maka dijilatkan jari itu daripada tengah ke kanan. Kita makan tangan kanan. Kalau makan 3 jari, jilat jari yang tengah ni. Jilat ujung jari ke seluruh jari? Seluruh jari. Ataupun setiap makanan yang ada melekat. Kenapa jari tengah ni? Kerana kita makan dengan 3 jari, maka jari ini yang paling panjang, paling tinggi. Maka bila jari ni paling tinggi, dia paling banyak melekat makanan. Maka jilat dia ni ke sini dan ke sini, dia mengalir ke kanan. Itu Nabi ajar. Kalau makan 5 jari, ambil sunnah juga 3 jari. Nak jilat 5 jari, sukatilah jari sendiri. Apa nak salah kan? Lentaklah orang nak kata apa pun, jari awak. Mikir sibuk siapa? 5 jari. Tapi sunnahnya 3 ni. Dan kemudian saya teringat satu
Saya ambil sikit, masih 2 minit lagi. Saya teringat satu kisah. Saya teringat, saya terbaca tapi saya tak ingat sama ada, tapi rasanya Sultan Perak. Sultan Perak, mungkin Sultan Iskandar, Alang Iskandar, ataupun Sultan apa? Sultan Iskandar. Sultan sama ada Alang Iskandar atau Sultan Iskandar. Dia ada 2. Alang Iskandar ni sebelum Alang Iskandar selepas Sultan Iskandar. Sultan Iskandar tu yang buat Istana Iskandariah kan. Ketika dia pergi ke UK, England, atas jemputan Ratu Elizabeth, maka pada ketika itu dia makan pakai tangan. Jadi orang istana ataupun raja tegur lah, kenapa tak pakai sudu? Kalau saya salah minta maaf lah, tapi saya terbaca ni dalam lipatan sejarah. Dia kata sudu ni ramai orang pakai. Kalau tangan aku ni kau seorang je pakai. Jadi dia makan pakai tangan dalam istana. Jadi nak cerita orang Melayu ni dah amal sunnah lama dah, raja-raja kita dulu. Setengah orang tu dia rasa lekeh nak makan tangan. Kadang chicken chop tu kan senang nak makan pun kan, tapi berlagak pelantin-pelantin ayam kan, sudu betul pelantin nak makan pakai sudu juga. Bukan kata salah, pakai je tangan terus. Orang tengok dia punya pasal, dia mata dia, kita tangan kita lantak kamu lah kan. Dia nak tengok pasal tu mata kamu, aku tangan aku kan, nyusahkan tangan kamu pun. Makan je pakai tangan, senang, kenyang pun kenyang kan. Jadi sudu ni ramai orang boleh pakai. Kita tak tahu siapa yang pakai, banyak mulut yang pakai sudu. Tapi tangan kita ni tak, isteri kita, anak kita, itu je. Patut yang paling utama kita lah. Tak tahu lepas takut ada skandal pula kan, tangan seorang lain tu tak tahu lah kan. Wallahualam lah kan. Baik, jadi adakah boleh, maknanya selain daripada tangan maka hukum dia harus, melainkan ada perkara yang diharamkan oleh syarak. Apa dia? Makan dengan berjana emas, sudu emas atau perak, maka tu haram, tak boleh. Sebelum saya habis, kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid yang memerintah kerajaan Abbasiyah menjemput seorang ulama datang makan malam bersama dengan isterinya. Maka ulama tu tak makan pada malam itu, dan Khalifah Harun Amir Rashid bertanya, kenapa tuan tidak makan? Kerana haram apa yang ada dekat atas meja ni. Jadi heran Khalifah Harun Rashid, apa dia haramnya? Rupanya dia kaya. Khalifah Harun Rashid ni kaya, bekas dia semua perak, emas, kasut bini dia pun emas. Maka tak makan. Selepas itu ditukarkan kepada berjana yang lain, bekas yang lain. Maka pinggan, ayan, gelas, sudu, kalau ada yang perak, buat perhiasan boleh, tapi nak buat makan hukum dia haram. Tapi di hotel-hotel ni orang putih dia anjurkan, maknanya sudu-sudu tu daripada perak. Kita pun rasa cantik perak, tebal, makan haram. Na'udzubillah. Maka sebab itu pakailah tangan. Disuruh oleh syarak, bukan wajib. Maka tuan-tuan, sebagai manfaat pada pagi ini, moga-moga memberi manfaat terutamanya pada diri saya dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga Allah Ta'ala merahmati kita, insya-Allah. Ada kelapangan kita akan bertemu lagi di lain masa. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حد محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.